Okay, Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Cikgu nak tanya, boleh ke dengar suara saya? Boleh. Okay. So, hari ni kita nak lihat tajuk, masih lagi tajuk kita yang Kejaya, ada orang yang nak masuk. Okay, so hari ni kita nak lihat tajuk kita, subtopik yang keempat di bawah tajuk tindak balas redox. So, iaitu sel elektrolisis. Okay, so sebelum kita go through tajuk kita hari ni, kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita. Okey, objektif pembelajaran tu adalah standard pembelajaran ya. Okey, standard pembelajaran kita yang pertama adalah menghuraikan elektrolisis. Okey, so kamu kena tahu apakah maksud proses elektrolisis dan apa yang berlaku dalam proses elektrolisis. Okey, yang kedua, kamu boleh menghuraikan elektrolisis sebatian lebur melalui aktiviti. Tetapi kita tak buat aktiviti lah hari ni. InsyaAllah bila kita dah naik sekolah nanti kita akan cuba buat aktiviti elektrolisis sebatian lebur. Okey, kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan ni maksudnya kamu akan berjaya sekiranya kamu dapat, yang pertama, kamu dapat menyatakan maksud elektrolit, maksud bukan elektrolit dan juga konduktor. Okey. Yang kedua, apabila kita menerangkan proses elektrolisis nanti, kamu dapat menentukan elektrod mana yang bertindak sebagai anod dan katod dalam suatu elektrolisis. Dan yang ketiga, kamu dapat menyatakan 2 daripada 5, okey, kita akan buat 5 contoh elektrolisis. So, kamu boleh menyatakan 2 daripada 5 pemerhatian dan juga inference yang terbentuk di anod dan katod. Okey, so tanpa membuang masa, kita teruskan dengan maksud elektrolisis. Okey. Ini saya ambil daripada modul muka surat 45. Saya ambil je. So, kamu sambil-sambil tu boleh rujuk modul muka surat 45. Okey, apa yang dimaksudkan dengan proses elektrolisis? Okey, elektrolisis ini adalah proses di mana suatu elektrolit. Nanti cikgu akan terangkan elektrolit tu apa. Okey, di mana satu elektrolit ni akan terurai kepada unsur juzuknya apabila ini typo ni, arus elektrik mengalir melaluinya. Itu maksud elektrolisis. Okey. Yang kedua, seterusnya kita nak lihat apa maksud sel elektrolisis. Sebelum ni kita belajar tentang sel ringkas atau sel kimia. Sel elektrolisis ni dia adalah berbeza ya dengan sel kimia. Dia terbalik. Kenapa terbalik? Kita lihat dekat sini. Sel elektrolisis ni adalah sejenis sel yang menggunakan tenaga elektrik. Okey, dia menggunakan tenaga elektrik untuk menghasilkan tindak balas kimia. Dia terbalik dengan sel kimia. Kalau sel kimia, kita gunakan bahan kimia untuk menghasilkan tenaga elektrik. Tetapi sel elektrolisis ni dia menggunakan tenaga kimia untuk menghasilkan tindak balas kimia. Okay, so sel elektrolisis ni dia menggunakan sumber tenaga elektrik. So biasanya dalam sel elektrolisis kita menggunakan sel kering. Okay, sel kering iaitu bateri untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Jadi perubahan tenaga yang akan berlaku dalam sel elektrolisis adalah tenaga elektrik berubah menjadi tenaga kimia. Ini perubahan tenaga. Kalau sel kimia dia terbalik.
tenaga kimia kepada tenaga elektrolisis. Ini yang warna biru tu adalah tenaga, yang warna biru tu adalah sel kimia. Sekejap ya. Okey, sekarang kita nak lihat. Okey, nak lihat binaan sel elektrolisis. Okey, sorry, saya tak on apa mic tadi. Okey, so sel elektrolisis ni dia terdiri daripada ini. Yang pertama iaitu sel kering. Okey, sel kering. Nampak sel kering ni adalah simbol sel kering, terminal bateri. So satu panjang, satu pendek. Okey, yang panjang ini, yang panjang ni adalah terminal positif, yang pendek ini adalah terminal negatif. So kamu kena tahulah yang itu. Okey, kemudian yang kedua dia mempunyai mentol. Mentol ni kita nak melihat sama ada arus elektrik itu terhasil ataupun tidak. Sekiranya arus elektrik terhasil, mentol akan menyala. Okey, seterusnya, ni ada dua elektrod. Ini kita panggil elektrod. Okey, elektrod iaitu biasanya kita menggunakan elektrod logam ataupun karbon yang kita akan rendam dia dalam elektrolit. Ni nampak? Dalam mangkuk pija ni kita letakkan dia elektrolit. Okey, so elektrolit ni apa? Nanti cikgu akan terang elektrolit tu apa. Okey, kemudian ini adalah arrow untuk anak panah dipanaskan. Okey, arrow di mana arrow ke atas tu menunjukkan maksud dia adalah dipanaskan. Kemudian ini adalah wire wire penyambung. So sel kering ni adalah kita punya sumber elektrik. Sumber arus elektrik terus dan dia akan menggerakkan elektron. Okey, dia akan menggerakkan elektron daripada anode ke katot. Okey, tadi saya kata ada dua elektrod. So biasanya kita menggunakan elektrod karbon. Okey, so biasanya kita akan menggunakan elektrod karbon. So elektrod ni dia akan bertindak sebagai anode dan juga katot. Okey, yang mana satu anode, yang mana satu katot? Macam mana kita nak tentukan anode dan katot ni? Macam mana kita nak tentukan anode dan katot? Macam mana kita nak tentukan? Negatif. Anode negatif. Okey. Kalau kita belajar sel kimia, anode adalah terminal negatif, betul tak? Betul tak? Tetapi dalam sel elektrolisis ni dia terbalik. So kamu kena ingat elektrolisis dia terbalik dengan
sel kimia untuk menentukan anod dengan katod. So, kita nak menentukan elektrod mana yang bertindak sebagai anod dan elektrod mana yang bertindak sebagai katod, kita lihat sambungan dia pada sel kering. Okey, so ini adalah terminal sel kering, terminal dia. Okey, so kita tengok yang elektrod yang bersambung dengan terminal positif itu adalah anod. So yang ini adalah anod. Dengar betul-betul Okey, manakala elektrod yang bersambung dengan terminal negatif ini adalah katod. Okey, dia terbalik dengan sel kimia. Okey, dia terbalik dengan sel kimia. Okey. So, sekarang faham tak binaan sel elektrolisis? Yang penting kena ada sel kering, kena ada elektrod, kena ada elektrolit, kena ada wire penyambung dan ada mentol. Kadang-kadang mentol ni kita boleh ganti dengan galvanometer, boleh ganti dengan ammeter. Okey, ada soalan setakat ni? Okey. Kalau tak ada soalan, cikgu teruskan dengan elektrolit. Elektrolit ni apa? Okey, apa yang kita maksudkan dengan elektrolit? Elektrolit ni adalah satu bahan kimia yang boleh mengkonduksikan elektrik sama ada dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Okey, dah sama ada dalam keadaan leburan ataupun aqueous dan dia akan mengalami perubahan kimia. Okey, biasanya elektrolit ni dia mengandungi dia mengandungi ion-ion yang bebas bergerak. Okey, so kita lihat dekat sini bahan yang bertindak sebagai elektrolit. Okey. So lihat bahan dia boleh kelaskan kepada dua iaitu elektrolit dan bukan elektrolit. Okey, elektrolit ni dia boleh sama ada sebatian ion ataupun asid dan alkali. Okey, sama ada sebatian ion ataupun asid dan alkali. Tetapi untuk asid dan alkali dia mesti dengan kehadiran air. Okey, dia mesti dengan kehadiran air barulah dia boleh bertindak sebagai elektrolit. So, kalau orang tanya apa maksud elektrolit? Elektrolit ni adalah bahan yang boleh mengkonduksikan elektrik. Okey, bahan yang boleh mengkonduksikan elektrik. So, sekiranya dia adalah asid atau alkali, dia mesti asid dan alkali tersebut mestilah dengan kehadiran air. Kalau ada kehadiran air, barulah asid dan alkali tu boleh mengion dalam air membentuk H+ dan juga anion dia apa. Okey. Manakala kalau tanpa kehadiran air, apa yang berlaku? Dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik sebab dia tak ada ion-ion yang bebas bergerak. Okey, kalau ada kehadiran air, dia boleh menjadi elektrolit. Okey, macam mana kalau bahan tersebut sebatian ion? Kalau bahan tersebut sebatian ion, kita kena tengok dia dalam keadaan pepejal ke ataupun leburan atau aqueous. Ingat larutan aqueous tu larutan yang mengandungi air. Kalau leburan, pepejal yang kita panaskan dan dia melebur. Itu adalah leburan. Tapi kalau satu bahan kimia, kita tambah air, kita larutkan dia macam garam terlarut, itu kita panggil larutan aqueous. So, kalau sebatian ion dalam keadaan pepejal, dalam keadaan pepejal, bahan tersebut tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Kenapa dia tak boleh mengkonduksikan elektrik? Sebab ion-ion tadi tu dia dalam keadaan yang tidak bebas bergerak. Dia duduk dalam struktur kekisi dia sendiri. Dia tak boleh bergerak. So, dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Okey, seterusnya, kalaulah sebatian ion tersebut kita panaskan, so dia akan menjadi leburan.
ataupun kita tambahkan dengan air, dia akan membentuk larutan aqueous, barulah dia boleh mengkonduksikan elektrik. Okey, barulah dia boleh mengkonduksikan elektrik. Sebab apa? Sebab ada ion-ion yang bebas bergerak. So syarat untuk menjadi elektrolit, kalau dia sebatian ion, dia mesti dalam keadaan leburan atau aqueous. Kalau dia asid dan alkali, dia mestilah dengan kehadiran air. Boleh ingat dua syarat ni? Okay. Kalau bukan elektrolit, bukan elektrolit ni contoh kita ambil sebatian kovalent. Kita dah belajar kan sebatian ion dan sebatian kovalent? Okey, sebatian kovalent ni dia wujud dalam keadaan molekul. Jadi, dia langsung tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam apa jua keadaan. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Sebatian kovalent dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam apa jua keadaan. Sebab dia wujud sebagai molekul dan dia tidak ada ion-ion yang bebas bergerak. Okey, sekarang ada soalan tak nak tanya untuk elektrolit dan bukan elektrolit? Siapa boleh berikan maksud elektrolit dekat cikgu? Siapa boleh sebut semula maksud elektrolit? Tak ada yang boleh sebut ke maksud elektrolit? Iman, apa maksud elektrolit? Proses di mana suatu elektrolit terurai kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, good. Tapi itu maksud elektrolisis. Cikgu tanya maksud elektrolit. Saya cuba cikgu. Okey, Alia. Bahan kimia yang boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous. Betul. Kalau elektrolit ni dia mesti bahan kimia. Bahan kimia yang apa? Bahan kimia yang boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous. Okey, tak apa Iman. Nanti ada next question. Okey. Sorry cikgu. It's okay, no problem. So ni kita tengoklah elektrolit dan bukan elektrolit. Kejap saya kecilkan sedikit. Okey. So cikgu harap boleh nampak. Okey, so kita lihat dekat sini apa contoh elektrolit dan bukan elektrolit. Okey, so dekat sini dia kata plumbum 2 bromida, okey, iaitu PbR2 dan natrium klorida ialah contoh elektrolit. Okey, dia adalah contoh elektrolit dan kedua-dua bahan ini adalah adalah sebatian ion. Okey, manakala asetamida. Apa benda asetamida ni? CH3CONH2. Itu adalah formula kimia untuk asetamida. Dan glukosa. Glukosa tu gula ringkas yang kita makan sehari-harian. Ialah contoh bukan elektrolit. Sebab apa? Dua bahan ini bukan elektrolit? Sebab dia adalah sebatian kovalent. Okey, so leburan plumbum 2 klorida, leburan plumbum 2 bromida dan larutan natrium klorida boleh mengkonduksikan elektrik. Kenapa dia boleh mengkonduksikan elektrik? Kerana terdapat ion-ion yang bebas bergerak. Nanti kita lihat ion-ion apa yang bebas bergerak tu. So, ion-ion yang bebas bergerak ni, dia boleh membawa cas. Dia boleh membawa cas. So kita abaikanlah rajah 1.21 tu, cikgu lupa nak copy masuk sini. Ni adalah maklumat daripada buku teks je saya ambil. Manakala asetamida, kita lihat poin yang ketiga, asetamida dan juga glukosa, dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan lebur atau larutan aqueous kerana sebatian kovalent ni dia wujud sebagai molekul. Dan
Kalau kita kata dia dalam keadaan molekul, dia tak ada charge kan? Tak ada ion. So, dia tidak terdapat ion-ion yang bebas bergerak. So, kalau ion-ion tu tidak bebas bergerak, dia tidak boleh membawa charge. Okey. Okey, itu dah faham kan tentang elektrolit? So, elektrolit ni cikgu ulang lagi sekali. Elektrolit adalah bahan kimia yang boleh mengkonduksikan elektrik. Sama ada dia dalam keadaan leburan ataupun dalam keadaan larutan aqueous. Okey. Kamu punya modul tu, okey sekejap. Last. Konduktor dan juga elektrolit. Apa benda pula konduktor ni? Okey. Apa yang kamu faham dengan maksud konduktor? Konduktor tu apa? Sekejap ya. Saya punya skrin ni macam ni sikit. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan konduktor? Okey, apa yang dimaksudkan dengan konduktor? Siapa tahu apa maksud konduktor? Apa maksud konduktor, kelas? Pengalih. Pengalih apa? Pengalih lah. So dekat sini, konduktor ni adalah bahan yang boleh mengkonduksikan elektrik. Sama ada dalam keadaan pepejal atau leburan. Tetapi dia cuma boleh mengalirkan elektrik sahaja. Dia tidak boleh mengalami perubahan kimia. Tetapi elektrolit pun dia sejenis bahan kimia. Dia boleh menghasilkan elektrik ataupun boleh mengkonduksikan elektrik. Tapi dia akan mengalami perubahan kimia. So itu perbezaan yang pertama. Okey. Yang kedua, perbezaan yang kedua. Okey, ni yang pertama. Yang kedua kita lihat konduktor ni dia boleh mengalirkan arus elektrik tanpa mengalami perubahan. Maknanya dia tak ada pun macam logam dia boleh mengkonduksikan elektrik kan. Tetapi dia tak ada pun menipis ke, menebal ke logam tersebut. So gitu yang kita kata dia tidak mengalami penguraian tu ataupun perubahan kimia. Okey, manakala elektrolit dia boleh mengalirkan arus elektrik dan dia juga akan mengalami penguraian kepada juzuk-juzuk unsurnya. Nanti kita akan lihat apa maksud penguraian kepada juzuk unsur-unsurnya. Maksudnya daripada ion tu dia akan berubah menjadi gas. Daripada ion tu dia akan berubah menjadi logam. Itu maksud dia. Yang ketiga, perbezaan yang ketiga, konduktor dia dapat mengalirkan arus elektrik kerana terdapat elektron yang bebas bergerak. Ini kita dah belajar dalam ikatan logam. Ingat balik tahun lepas kita dah belajar tentang ikatan logam. Manakala elektrolit, dia dapat mengalirkan arus elektrik kerana terdapat ion-ion yang bebas bergerak. So ingat, elektrolit ni dia boleh mengalirkan arus elektrik sebab dia ada ion yang bebas bergerak. Tetapi konduktor dia boleh mengalirkan arus elektrik sebab dia ada elektron yang bebas bergerak. Tengok balik ikatan logam tajuk tahun lepas. Okey, perbezaan yang keempat, kekonduksian elektrik semakin berkurang apabila suhu semakin meningkat. So kita dapat lihat konduktor ni kalau suhu tu semakin meningkat, kekonduksian elektrik dia semakin berkurang. Tetapi elektrolit ni dia terbalik. Semakin bertambah suhu, semakin bertambah kekonduksian elektrik. Itu perbezaan yang keempat. Dan perbezaan yang kelima adalah contoh. Okey, so contoh untuk konduktor adalah logam dan grafit. Cikgu terpotong pula. Okey, logam ataupun grafit. Biasanya dia dalam keadaan perpejalan ataupun leburan lah grafit tu. Okey, manakala elektrolit contoh dia adalah sebatan ion dan juga asid dan alkali dengan kehadiran air. So ini adalah perbezaan di antara perbezaan antara konduktor dan juga elektrolit. So ini tak ada dalam modul kamu. Ini tak ada, tapi
Dia tak ada perbezaan tapi dia menyatakan maksud lah untuk konduktor. Okey. Okey, sebelum tu kita guna, cikgu dah terangkan sedikit tentang elektrolisis dan sel elektrolisis. Okey, so cikgu nak minta kamu sama-sama kita lihat soalan 37. Okey, soalan 37 modul muka surat 46. Okey, ni muka surat 46. Cikgu tak ada soalan kat sini sebab saya buang soalan dia. So soalan dia tanya, kuprum 2 klorida ialah suatu elektrolit. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang kuprum 2 klorida? So mana ciri-ciri elektrolit antara A, B, C dan D? Cepat-cepat jawab. Okey, yang mana satu adalah benar tentang kuprum 2 klorida? Okey, cikgu tanya kamu raise hand Raise hand tu tahu kan? Ni macam saya angkat tangan. Ada button tangan tu kat depan kan? Kamu tekan button tu, cikgu nak tengok berapa orang yang angkat tangan untuk jawapan yang cikgu sebut ni. Okey, berapa orang kata kuprum 2 klorida ni adalah A, mengkonduksikan elektrik dalam keadaan pepejal sahaja? Okey, tak ada respon. B, mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan sahaja. Pun tak ada respon. C, mengkonduksikan elektrik dalam keadaan pepejal dan leburan. Pun tak ada respon. Okey, D, mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous. Berapa orang yang angkat tangan? Okey, 2. Okey, 11 orang yang angkat tangan. Okey, bagus, betul. So nombor 37 jawapannya adalah D. Okey, so yang benar tentang elektrolit ataupun kuprum 2 klorida, dia boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous. Okey, thank you. Kita lihat soalan nombor 38.1. Okey, antara berikut yang manakah elektrolit? Kuprum, leburan naftalena, larutan glukosa cair, larutan asid nitrik cair. Okey, cikgu nak type, semua orang type jawapan dekat ruangan chat. Type A, B, C, D. A, B, C or D. Type sekarang, cikgu tunggu respon. Tak ada pun yang jawab. Okey, Dennis jawab D. Larutan asid nitrik cair. Haris jawab D. Haizil jawab D. Alia jawab D. Hokai D. Adha D. Alice D. Iman D. Ni faham sendiri ke sebab Dennis dengan Haris dah jawab D? Okay, good. Thank you. Betul, jawapannya adalah D. Okay, so nombor 37 adalah D. Saya tuliskan jawapan di sini ya. 38.1 jawapannya adalah D. Okay. Sebab apa D? Sebab kuprum adalah konduktor. Okay, kuprum tu konduktor. Leburan naftalena. Naftalena tu adalah sebatian kovalent. So, kalau kita leburkan dia ke, kita larutkan dia ke, dia tetap adalah sebatian kovalent. Dia tak akan menghasilkan, dia tak akan boleh mengkonduksikan elektrik. C, larutan glukosa cair. Glukosa juga adalah sebatian kovalent. Okay, good. Okay, soalan 38.2. Dia berikan kita glukosa, magnesium, natrium klorida, naftalena, alkohol, magnesium nitrat. Dia minta kita kelaskan bahan-bahan tersebut kepada elektrolit dan bukan elektrolit. Okey, saya nak panggil nama. So, nama yang terpilih tolong nyatakan bahan yang bertindak sebagai elektrolit.
So yang the other one tu, yang the others tu adalah bukan elektrolit lah kan. Okay, Najwa. Najwa ada? Ada. Okey, Najwa, di antara 6 bahan yang dia bagi tu, yang manakah adalah elektrolit? Natrium klorida. Okey, natrium klorida. Ada lagi tak? Ya. Saya tak pasti lain-lain. Yang lain tak pasti. Okey. Okey, thank you Najwa. Ada lagi tak penambahan dari kawan-kawan yang lain? Kawan-kawan yang lain ada penambahan? Amirul Arif, awak setuju tak dengan jawapan Najwa? Kalau saya tambah sikit boleh? Saya tak pasti jawapan saya. Saya tak. Boleh, tak ada masalah, boleh. Saya try Boleh. Magnesium dengan magnesium nitrat. Okey, magnesium. Tak pasti tak? Tak apa. Dan magnesium nitrat. Sekejap ya. So ada 3 bahan lah kat sini ya. Okey. Alright, ada penambahan lagi tak ataupun jawapan lain? Cikgu panggil nama Alice. Alice, macam mana pendapat Alice? Betul tak jawapan yang kawan-kawan kamu berikan ni? Saya tak tahu cikgu, tapi saya jawab macam tu juga. Awak jawab macam tu juga. Okay, thank you Alice. Okay, cikgu nak panggil Danish lah. Alright, Danish. Betul tak jawapan kawan-kawan kita? Ada 2 cikgu kan? Okay, yang mana yang bukan elektrolit? Magnesium. Okay, magnesium. Alright, thank you Danish. Okay, betul jawapan Danish. Actually ada 2 sahaja elektrolit, iaitu natrium klorida dan juga magnesium nitrat. Kenapa magnesium bukan elektrolit? Sebab magnesium adalah konduktor. Okay, magnesium adalah konduktor. Jadi dia bukan elektrolit. So, magnesium ni kita kena potong, kita kena letak di sebelah kolom bukan elektrolit. So sini adalah magnesium. So magnesium glukosa. Glukosa dia bukan elektrolit sebab dia adalah sebatian kovalen. And then naftalena. Naftalena pun sama. Okay, naftalena adalah sebatian kovalen dan lagi satu alkohol. Okay. Alkohol. Alright. Okay, good. Okay. So sekarang cikgu nak masuk untuk elektrolisis leburan. Okay, elektrolisis ni kamu akan belajar 2. Satu leburan, satu lagi larutan aqueous. Untuk leburan, pukul berapa? 4:30. Okay, sempat. Okay, leburan senang, simple berbanding dengan larutan aqueous. Untuk larutan aqueous nanti kamu kena lebih detail sikit. Okay. So kita lihat dahulu elektrolisis sebatian lebur ataupun leburan. So apa yang dimaksudkan dengan elektrolisis sebatian lebur? Okay, elektrolisis ialah proses penguraian. Okay, proses penguraian suatu sebatian dalam keadaan lebur atau larutan aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, yang saya baca ni adalah definisi elektrolisis. Okey. So, apabila arus elektrik mengalir melalui elektrolit, ion-ion bebas bergerak. Okey. So, anion akan bergerak ke anode, cation akan bergerak ke kathod. Apa benda yang dia bercakap ni? Okey, tadi dia kata elektrolisis ni boleh jadi satu proses penguraian sebatian dalam keadaan lebur atau larutan aqueous kan? So kalau bahan tersebut dalam keadaan lebur, kita panggil dia elektrolisis sebatian lebur. Okay. So cikgu ni gambar rajah dia. Okay, saya besarkan sikit.
Okay. So dekat gambar rajah ni cikgu tambah sedikit. So kita lukis dia punya tungku kaki 3. Kenapa cikgu lukis tungku kaki 3? Sebab kalau leburan kita kena panaskan dia. So panaskan mestilah ada penunu bansen dan tungku kaki 3. So ni adalah leburan plumbum bromida. Okey. Dengar betul-betul. Okey. So, dekat sini ada 2 elektrod. Okey, yang saya warnakan dengan warna hijau ni. Boleh nampak yang saya letak warna hijau. Okey. Elektrod ni akan kita rendam di dalam leburan plumbum 2 bromida ataupun elektrolit. Okay, plumbum 2 bromida ataupun elektrolit kita letaklah mana-mana elektrolit. Okay, so dekat sini adalah sel kering. Okay, sel kering ni dia ada terminal positif, dia ada terminal negatif. So dekat sini saya labelkan Y, saya labelkan X. Soalan saya sekarang, elektrod mana yang bertindak sebagai anode? Elektrod mana yang bertindak sebagai anode? X atau Y? Y kan cikgu? Betul. So, ini adalah anode. Dia penting ni nak tahu. Okay, itu adalah anode. Manakala X dia bersambung dengan terminal negatif, jadi X adalah kathod. Okay, so ini adalah leburan. Okay, di dalam leburan, okay, sekejap ya. Okay, di dalam leburan plumbum 2 bromida, okay, apabila dia melebur, dia akan menghasilkan 2 ion. Kalau leburan dia ada 2 jenis ion sahaja, iaitu ion plumbum. Okay, dia ada ion plumbum dan ion bromida. Okay, cikgu ulang. Di dalam leburan plumbum 2 bromida, dia mengandungi 2 jenis ion, iaitu ion plumbum dan ion bromida. Okay. Ion plumbum dia cas apa tu? Positif kan? Jadi kita kata dia adalah cation. Manakala bromida adalah anion. So dalam ni nanti akan ada ion positif, ion negatif, ion positif, ion negatif, positif, negatif. Dalam leburan plumbum 2 bromida. Positif tu cation adalah ion plumbum, negatif adalah anion iaitu ion bromida. Okey. Sekarang, sekarang cation. Okay, cation dia akan pergi ke mana? Apabila dinyah cas, cation ni dia akan pergi ke kathod. Okay, kathod tadi terminal negatif kan? So cation akan tertarik ataupun dinyah cas ke kathod. Manakala anion dia akan pergi ke anode. Macam mana saya hafal? Ion kathod. Ion anode. Boleh tak? Okay, itu yang dimaksudkan dengan anion atau ion negatif akan bergerak ke anode. Cation atau ion positif akan bergerak ke kathod. Okay, setakat ni faham tak? Faham tak setakat ni? Faham. Faham Okey. Okey. So, sekejap. Okey, inilah yang cikgu terang tadi. Okey, semasa elektrolisis, okey, kena cikgu terang bagi benda yang sama saya terang semula. Okey, semasa elektrolisis, mengapakah mentol hanya menyala
Okey, mengapakah mentol hanya menyala apabila larutan plumbum 2 bromida telah lebur? Okey, sebab plumbum 2 bromida ialah sebatian ion yang mengandungi ion plumbum dan ion bromida. Kalau dia dalam keadaan pepejal, iaitu kita panggil pepejal plumbum 2 bromida, dia tak boleh mengalirkan arus elektrik. Sebab apa? Sebab ion plumbum 2 dan ion bromida tadi dia berada dalam struktur kekisi ion yang tetap. Dia tak bergerak. Okay, dan tidak bergerak bebas. Sebab tu dia tak boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi apabila plumbum 2 bromida ni kita panaskan, dia lebur, ion plumbum 2 dan ion bromida akan bebas bergerak seperti rajah 1.25. Mana rajah 1.25 ni? Yang ini. Nampak? Okey. So ni anode kan? Nampak tak ion mana yang pergi ke anode? Bromida. Bromida adalah ion negatif. Okey, bromida. Okey, dia adalah ion negatif. Manakala katot, okey, katot iaitu terminal katot terminal negatif, ion yang akan tertarik ke katot adalah ion plumbum yang bercas positif. Okey, boleh ya setakat ni? Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya pemerhatian. Sekejap nanti kita akan buat latihan 39.1. Okey, pemerhatian. Ini yang cikgu kata perubahan kimia ni. Kalau perubahan kimia dia mesti ada pemerhatian. Apa yang berlaku? Jadi dekat anode, okey, dekat anode. Ni anode ni dekat anode ni apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Gas perang dibebaskan di anode. Okey, gas perang akan dibebaskan di anode. Kenapa gas perang dibebaskan di anode? Sebab ion bromida dia akan melepaskan elektron. Ingat anode mesti proses pengoksidaan. Cikgu tulis kat sini. Anode mesti proses pengoksidaan. Betul? Dekat anode. Jadi, ion bromida, okay, dia akan menderma elektron membentuk gas bromin. Dia mesti mendermakan elektron. Itu yang akan berlaku di anode. Sebab tu, kita akan nampak gas berwarna perang terbebas. Gas berwarna perang itu adalah gas bromin. Ni. Okay, gas warna perang tu adalah gas bromin. Cuba cepatkan sikit. Okey, manakala dekat katot, apa yang berlaku dekat katot? Okey, di katot, ingat katot mesti proses penurunan. Penurunan bermaksud dia menerima elektron. Okey, penurunan. Dan menerima elektron. Jadi ion Pb2 dia akan terima elektron membentuk logam plumbum. Okey, dia akan menerima elektron membentuk logam plumbum. Okey, depan bromida ni saya letak 2 supaya seimbang. Okey. So, betul tak logam plumbum terbentuk? Betul. Logam plumbum terbentuk. Itu inference. Macam mana kita tahu logam plumbum terbentuk? Sebab adanya pepejal kelabu terbentuk pada katot. So dalam elektrolisis kita akan dapati 2 atau 3 pemerhatian. So akan berlaku pemerhatian di anode, akan berlaku pemerhatian di katot. Okey. So nampak persamaan setengah. Saya pun dah tuliskan persamaan setengah tadi. Okey. Sekarang, okey. Okey. So, ini pemerhatian yang terbentuk. Okey. So, untuk pemerhatian bagi tindak balas sel elektrolisis, kamu tengok modul muka surat 48. Okey, tengok modul kamu muka surat 48.
Bahagian B, pemerhatian bagi tindak balas. Okey, dekat situ ada 5 pemerhatian di anode, ada 3 pemerhatian di katot. Okey, pemerhatian di anode tu kalau kita lihat gas klorin. Hasil di anode gas klorin. So pemerhatian untuk gas anode, gelembung gas kuning. Okey, gelembung gas kuning terhasil. Kalau bromin, pemerhatian dia kita dapati gas perang. Okey, gas perang. Kalau perang mesti bromin. Okey, kalau iodin, gas atau wap ungu terbebas. Itu adalah iodin. Okey, kalau oksigen, gelembung gas tidak berwarna. Kalaulah dekat anode tu adalah logam, okey, jadi kita katakan logam ataupun elektrod tu dia akan melarut. Okey, logam atau elektrod tu akan melarut atau kita kata elektrod tu menjadi nipis. Maksudnya elektrod tu sendiri yang mendermakan elektron dia. Lepas tu dia menjadi nipis. Okey, so sebelah kolom pemerhatian adalah ujian pengesahan bagi gas-gas tersebut. Okey, pemerhatian di katot, okey, biasanya logam ni kalau warna kelabu maknanya dia boleh menjadi semua logam. Semua logam warna kelabu kecuali logam kuprum. Okey, so logam kelabu terbentuk ataupun kita kata elektrod dia menebal. Okey, kalau kuprum, logam kuprum warna apa? Logam kuprum warna perang. Okey, logam kuprum warna perang. So nanti kita akan lihatlah. Yang ketiga adalah gas hidrogen. Okey, untuk gas hidrogen kita akan tengok pemerhatian dia semasa kita masuk tajuk elektrolisis larutan aqueous. So kalau katot tu adalah gas elektron hidrogen, kalau ion hidrogen yang akan dinyahcas, kita akan dapati hasil dia adalah gas hidrogen di mana gelembung gas tidak berwarna. So nanti muka surat 48 ni kamu kena sentiasa jadi rujukan kamu. Okey. So sekarang kita nak tengok latihan 39.1. Okey, kita buat sama-sama. Nanti besok kita akan bincang. Okey, latihan 39.1. Apa soalan dia nak ni? Dia kata tindak balas pengayonan. Okey, tindak balas pengayonan tu dia akan berlaku apabila elektrik dialirkan melalui elektrolisis. Okey, so sekarang pelambung 2 bromida. Okey, tindak balas pengayonan tu maksud dia apa? Maksudnya bahan tu terurai kepada juzuk-juzuknya. So kalau pelambung 2 bromida, cikgu tunjuk dekat sini. Pelambung 2 bromida apabila adanya arus elektrik mengalir, dia akan menguraikan bahan tersebut kepada ion pelambung dan ion bromida. So kita letak 2 dekat depan ion bromida. Kenapa kita letak 2? Sebab ada 2 dekat BR sebelah kiri. Okey, boleh tak setakat ni? Okey, so ini dia kata ion yang tertarik di anode. Cikgu tulis anode je lah ya kat sini. Ni anode, ini katot. Okey, so ada 2 ion dekat sini. Kita nampak? Ion plumbum dan ion bromida. Okey, ion mana yang akan tertarik ke anode? Anode. Ion mana yang akan tertarik ke anode? Ion bromida. Pandai. Ion bromida. Okey, ion bromida. Alright, so ion yang akan tertarik ke katot adalah ion plumbum. Okey. Kamu boleh tulis dalam bentuk short form tak ada masalah. Okey, ion plumbum. Okey, sekarang kita tengok dahulu persamaan pengayonan untuk B. Okey, persamaan pengayonan untuk B, natrium klorida. So natrium klorida dia akan menghasilkan ion apa?
Dia akan hasilkan apa? Any answer please? Yang lain dah Na dah plus tertik dah. tambah Cl minus cikgu. Okay, good. Betul. Macam itulah jawab. Barulah cikgu tahu kamu faham ke tidak kan? Okay. So, ion manakah? Okay, antara ion natrium dan ion klorida, yang mana yang tertarik ke anode? Ion klorida. Ion klorida. Good. Thank you. Jadi ion natrium akan tertarik ke katot. Okay, C. Siapa boleh jawabkan C? Kalsium klorida dia akan menghasilkan apa? Terurai menghasilkan? Akan menghasilkan apa? Boleh tak someone tolong cikgu? Kalsium 2 plus ya cikgu. Calcium 2 plus betul. Another one is? Cl minus. Yes, good. Okay, so kita seimbangkan. Dekat sini ada 2 Cl. So letak 2 di depan ion klorida. Cikgu letak 2 macam tu ya. Okay, so antara ion kalsium dan ion klorida, yang mana yang akan tertarik ke anode? Ion apa? Klorida. Ion klorida. Okey, manakala ion yang akan tertarik ke katot adalah ion yang karbonat. Karbonat. Ion apa? Kalsium. Kalsium. Okey, mengantuk ke semua orang? Okey. So, boleh tak kalau cikgu minta kamu jawab latihan 39.1, latihan 39. Latihan 39.2, latihan 40, 41 dan 42 cikgu minta kamu jawab. Esok saya terangkan. Boleh? Bukan esok saya terangkan, esok kita bincang sama-sama. Boleh tak kamu lengkapkan yang itu dulu? Boleh. Boleh, okey. So, kita stop kelas kita sampai sini. Besok kita akan sambung dengan perbincangan latihan 39.2 sehingga latihan 41. Okey. So, cikgu harap kamu buatlah. Besok saya akan pilih secara rawak untuk terangkan. Cikgu nak tanya, ada masalah tak kalau saya gunakan Jamboard? Kamu ada masalah nak menaip ke, nak tulis ke? Tak ada masalah kot cikgu. Boleh. Ataupun saya tanya secara manual, cara resign pun boleh kan? Cepat sikit. Okey, so kelas, setakat ni sahaja kelas kita hari ni. Kita jumpa lagi pada esok hari. Okey, bye semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.